Ya, udah kita kembali lagi di Rampai Pagi dan seperti yang kami janjikan, kita ni akan mengail hari ini, kami akan bercerita mengenai mengail di segmen wawancara La Kastah Mengail. Dan hari ini kita akan bercerita mengenai riadah air dan melakukan aktiviti di atas air. Betul, apa aktivitinya nanti akan ditanyakan dengan siapa? Dengan orang yang telah pun kami jemput untuk menghiasi lagi, mewarnai lagi dunia Auda, mewarnai lagi Rampai Pagi hari ini di wawancara kita ni yang telah pun berada di talian sebenarnya. Ya. Kita akan bersama dengan Muhammad Hazim Haji Hashim. Apa kata kita terus sapa beliau ya. Assalamualaikum Hazim, apa kabar pagi ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Sehat. Sebenarnya dengan bis kita. Alhamdulillah sehat semua ni ya. Baik, La Kastah Mengail dan ada satu keunikan yang juga sebenarnya dibawakan daripada perusahaan Haziq sendiri ya. Selain daripada mengail, keunikannya tu apa? Barangkali sebelum tadi bercerita lebih panjang ni Hazim ya. Mungkin secara lebih jelas lagi dapat memperkenalkan dirilah kepada sidang penonton kita ni. Silakan Hazim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sekalian. Okey, saya Muhammad Hazimah. Jadi saya ni akan mengenalkan dulu riadah air. Aktiviti yang saya adakan ini adalah berkayak. Berkayak menggunakan berkayak sambil mengail tu Jadinya kami ni namanya JH Kayak ni. Ataupun nama penuhnya adalah Jalimah Hashim. Okay, Jalimah Hashim ni adalah nama kedua bapa kami pulang. Kita ngambil sukut lahnya orang. Jadi JH Kayak ni kami terletak di Kampung Sungai Basar. Kami pun kalau aktiviti kami ni menumpukan di Kampung Sungai Basar saja. Ia menumpukan aktiviti berkayak sambil memancing. Kayaknya bukan macam kayak biasa ni. Ya, kalau orang mikir kayaknya kayuh tangan apa macam itulah. Ini kayak kami menggunakan kayuh kaki macam berbasikal. Macam itulah. Jadi kayak berbasikal. Jadinya ya, silakan. Jadi kalau diikutkan kami punya operasi sudah hampir 2 tahun lah. Kira lama lah sudah juga. Ini pun aktiviti ini pun kami mendapat kira idea ni sebenarnya untuk suka pulang. Jadi sudah membeli banyak kayak itu pun kira kami akan membagi peluang kepada orang ramai lah untuk merasa juga berkayak macam berbasikal ni. Berkayak macam berbasikal. Rasanya saya belum dapat membayangkan, tapi memang rasanya memang cukup menarik sekali. Memang cukup fun sekali ni orang. Tapi mungkin Hazim tadi ada mengongsikan terbuat sudah banyak kayak atau dia tak memulakan bisnes ni. Mungkin boleh diterangkan lagi. Kalau banyak kayak ni berapa buah ni Hazim? Jumlah kayak yang ada dan macam mana kalau orang kan mau mencuba riadah ni? Okey. Kalau masa ni kayak kami ni ada 7 buah pulang. Ada 2 buah double seater kayak sama 5 buah single seater kayak. Kalau double seater kayak ni ya kira sebuah kayak tu boleh 2 orang lah. Duduk. Cuma tu je kalau single duduk. Kalau single seorang lah saja. Walaupun ia dua orang dalam satu kayak, ia punya kayuhan kaki itu pun pedal. 2 orang je tu. Depan belakang ada. Jadi saya sudah dapat menggambarkan kayaknya ni memanglah berbentuk kayak dan tetapi selalunya kita ni kalau duduk dalam kayak tu duduk sahaja dan hanya menggunakan pedal kayuhan tetapi ni kayuhan tu di kaki dan kedudukannya tu seorang di depan dan seorang di belakang. Betul. Itu kalau double seater. Double seater. Kalau single seater, satu sajalah tempat kedudukannya tu. Seorang lah saja. Sebenarnya kalau Hazim lihatlah ya, memancing sambil berkayak ni, apa bentuk keseronokan? Kerana saya percaya kalau kayak benar-benar, kita ni mesti pandai balancing tu duduk dalam tu. Kalau anda pandai, boleh apa tu menebalik mungkin Hazim dapat berkongsi juga sebelum klien ataupun pelanggan ini memulakan aktiviti mengail sambil berkayak itu, mungkin ada safety briefing yang juga diberikan kepada mereka ini. Apa prosedurnya selalunya? Okey. Biasanya kalau sebelum orang kan turun ke kayak itu, kami ada mengajar lah tu macam mana cara menurunkan orang pedal kaki yang berbasikal itu. Itu cara menurunkan, menaikkan semula. Sama kami ada kemudi ni untuk ke kiri ke kanan juga.
Macam steering lah, tapi bukan steering. Okey. Jadi kami menyediakan jaket keselamatan juga, itu paling penting lah. Jaket keselamatan sama kalau diikutkan kayak fishing ni, ia lebih stable lah daripada kayak biasa. Kalau kayak biasa, ia memang mudah terbalik sikit. Kalau kayak fishing ni, ia memang kena buat untuk payahkan terbalik lah, kira balance sikit. Sama kalau orang tu, ia sense of balancingnya kuat. Kalau ia berdiri pun, ia rasa stable tu. Pasal kalau kami ada memancing berdiri juga, macam contohnya untuk orang casting ada masa berdiri, kita kira ikut. Ya kadang-kadang macam ada juga first orang memakai, ia merasa masa ia baru turun macam gagar-gagarnya badannya, takut lah. And then after ia mengayuh, kira berkayuh jauh-jauh, kira syok lah kami berdiri boleh sudah berdirinya. Macam okey lah ya, senang saja ikut sense of balancing tani lah. Jadi memang cukup penting sekali sebenarnya untuk membuat safety briefing dan sebagainya seperti diterangkan tadi, memang ada mengemudi dan mengayuh ni usulnya senang, tapi mesti haruslah ditekankan kepada orang yang terutamanya yang pertama kali. Saya membayangkan ni cara kita ni mengayuh itu pun memang ada caranya. Kalau mungkin kalau salah kayuhnya, instead of ke depan, ke belakang berkali Serena. Terudur, teribas. Saya dah dapat menggambarkan, belum ada pengalaman perang tu Hazim. Bukan perang ke tengah Serena, mungkin ke darat semula. Tu orang cara kayuhan kita tapi ni tu mengawal pedal lah tu macam mana Hazim? Okay, kayuhan ni kalau basikal biasanya ke depan saja kan, pada kayuh. Tidak ada reverse kan. Jadi yang uniknya pedal kayak ni punya kayuhannya, kita ni boleh ke depan. Kalau tu ni reverse, ya reverse juga. Boleh ke belakang. Mau reverse. Dan seterusnya kemudian yang dijadikan sebagai steering tu boleh belok. Barangkali macam mana tu. Belok ke kanan. Cukup darat sekali Serena. Tapi adakah aktiviti ini disarankan kepada mereka yang pertama kali akan mencuba? Macam mana? Adakah biasanya kami suruh pulang. Walaupun yang pertama kali memang kami suruh je, tapi kami lihatlah juga, kami tanyakan kira takut air ke apa. Kalau takut air pun kadang-kadang kami pun takut je kan. Kami tanyalah keselamatannya, sama ada ia keberaniannya apa. And then masa dorang berkayak pun kami memang ada bot lah je mengikuti. Tapi kalau ia sudah okey, kira confident levelnya tinggi sudah, so kami lepaskanlah saja. And then kami endang suruh lah, sekiranya ada apa-apakah, terjadi apa-apa, so kami suruh call sejak kami sebagai persediaan kami lah macam itu. Okey. Memandangkan ia dilakukan di kawasan Sungai Basar ni Jadi jarak kejauhan adakah ianya dihadkan ataupun ia terpulang kepada pelanggan itu macam mana, ataupun ada ditetapkan oleh pengendali? Okey. Kalau kami memang kami terangkanlah ikut orang fitness masing-masing. Tani suka-suka, tani tahan dengan mana. Kami bebas, kami tidak melarang durang ke mana-mana. Yang penting tahan untuk balik semula lah. Pasal kadang-kadang ya memang macam senang, tapi ya memang tambahan lagi kalau airnya deraslah sedikit. Depan bana derasnya masih dapat dikayuh lah. Ia akan meletihkannya orang. Jadi sebelum itu bisa kira sebelum turun sedang bersedia orang warm up. Dari segi fizikal, mental tu diorang mesti kuat lah juga. Kira walaupun contohnya diorang ada pernah juga menyewa, diorang turun untuk mengayal tu ke Pulau Kaingaran, and then ke Pulau Cermin. Lepas tu dia juga akan melihat view jembatan Sungai jembatan Temburong tu. Kira bolehlah orang kira semana-mana tahan orang yang memakai lah. Macam tu. Hazim, mungkin boleh dikongsikan lagi sekali Hazim, diterangkan kepada penonton dari segi penyewaan berapa harga yang dikenakan untuk menyewa, dan adakah ditetapkan dari segi durasinya? Mungkin ada certain waktu-waktu itu mesti kembali semula atau macam mana? Kalau dari kami beroperasi pada jam 7 pagi sampai 5 petang pulang. Jadi dalam range tu penyewa boleh memakai, kalau ia datang pukul 7 kan habis pukul 5 boleh, kalau ia akan datang pukul 10 habis pukul 2 boleh. Bayarannya tetap samalah. Jadi untuk single seater kayak RM20. Sekali bayar. Kalau double seater RM30. Sekali bayar saja. Baik, sukatan kayak
yang disediakan ini macam mana, dan kapasiti berat yang boleh ditampung oleh sesebuah kayak atau sama ada double seater ataupun single seater. Okey, kalau single seater kayak kapasitinya boleh menampung 180 kg ya. Kira termasuk barang-barang apalah tu bukan saja dari berat kita ni. Kalau double seater ia 250 kg untuk 2 orang. Dicampur macam itulah. Mengenai dengan kepanjangannya, kalau yang single seater kami ya sebenarnya kayak ni ikut model lah juga, tapi kalau model kami yang single seater tu ya sepanjang 13 kaki. Kalau yang double seater ya 15 kaki panjang. Rasanya kalau 13 kaki untuk seorang mengayuh tu mungkin cabaran sikitlah kali tu berbanding pada panjang 15 kaki dan 2 orang pengemudi Baik. Kita bercakap mengenai cabaran itu, kadang-kadang cabaran itu yang memberikan excitement kepada penggemarnya. Mungkin boleh diceritakan dari segi excitementnya dari segi keseronokannya. Kalau dari pendapat Hazim sendiri, apa sebenarnya keseronokannya memancing sambil berkayak? Atau berkayak sambil memancing? Okey, kalau dari saya sendiri ya, kita ni kalau berkayak sambil memancing ni, ya excitementnya kita ni yang bersukan bah. Kalau biasa memancing ni berdiri saja, duduk. Ini secara langsung kita ni kaki kita ni bergerak. Bergerak. Jadi dia boleh men-challenge kita ni punya fitness lah. Seterusnya juga kalau makai kayak ni, yang paling sioknya memancing. Kalau perahu untuk mengagar tempat yang cetek itu payah. Memang durang dia dapat. Kalau kami berkayak, kami agak tu tempat cetek itu. Ya bukannya cetek itu ada air kan ya. Ikan ni kadang ada air ni macam 3 kaki dalamnya pun sana ada ikan tu. Kami senanglah untuk menelusuri tempat-tempat yang cetek sikit itu. Itu yang paling cantik lah sebenarnya. Jadi adakah juga maklumat klien ataupun pelanggan ini diperlukan oleh pengendali? Umpamanya jika ada penyewaan ataupun penggunaan kayak ini, bis kita pastinya akan mungkin prosedurnya mengisi 1 borang, dan bis kita di sana mungkin bertanyakan destinasi, nombor telefon barangkali. Nombor telefon. Alasan adalah nyorang untuk keselamatan. Dan bis kita pun adakah juga mengadakan rondaan, umpamanya kalau orang itu long haul itu menyewa atau menggunakan dari pagi ke petang. Adakah bis kita juga melakukan rondaan ke tempat-tempat ataupun destinasi di mana klien bis kita berada, macam mana? Okey, biasanya kami akan meminta nama penyewa tu pelanggan, penyewa klien, and then kami minta juga kira nombor telefon yang boleh dikontak lah sekiranya terjadi ada apa-apa durang. Kami minta nama, and then kalau pasal mengikuti itu, kami memang mengikuti durang tu. Kadang-kadang kalau sekiranya kadang-kadang masa durang berkayak, kami teks tapi no respon. Masa tu kami kadang-kadang mencari itu. Tapi sebenarnya no respon itu mestinya tidak ada apa-apa lah. Diorang terlampau enjoy sudah. Takut megang mobile, takut gugur. Macam itulah. Mungkin boleh diterangkan dari segi peralatan yang diperlukan apabila ingin mencuba aktiviti memancing sambil berkayak. Okey. Kalau memancing sambil berkayaknya sudah semestinya yang paling mesti ada, kalau akan memancing mesti ada alat pancing tu yang saya maklumkan tadi juga jaket keselamatan. Jadi kalau jaket keselamatan memang kami sediakan. Kalau barang-barang pancing kena sediakan oleh penyewa sendiri lah tu. Itu mana saja dari pihak durang lah apa barang akan dibawa. Tapi kami akan menerangkan tentang tu. Saiz kayak, gambar kayak, supaya apa yang durang bawa tu in the over limit daripada saiz kayak. Kadang-kadang terlebih banyak tu juga. Diorang fikir macam perahu, tapi ni kayak saja kan. Tapi selalunya kalau diorang itu diorang pun bukannya ada juga orang menyewa ni menggunakan dia semestinya memancing lah juga, tapi memang kayak ni khas untuk memancing. Ada penyewa juga sedang menggunakan untuk beriadah lah meron Sungai Brunei ni, melihat pulau-pulau, memang ada juga. Sebelum ni pun memang ada pelancong lah juga pernah menggunakan kayak kami untuk melihat-lihat pulau-pulau di Brunei ni. Baik, bila masanya Hazim dan keluarga tidak membukakan perkhidmatan penyewaan kayak ini? Ada waktu-waktu tertentu mungkin dapat dikongsikan. Umpamanya kalau musim tengkujuh kawat, apakah nyorang hujan lebat?
Ini antara perkara yang perlu kita tahu je lah sebenarnya. Walaupun soalan itu bunyinya agak remeh. Okey, kalau dari kami akan kalau orang membooking, kami suruh reconfirm tu 2 hari sebelum untuk mengkonfirmkan lagi. Jadi kalau pada hari diorang booking itu sudah, ikut lagi keadaan cuaca. Sekiranya cuaca indah berapa, orang macam indah mengizinkan lah. Kami beritahu, kami suruh kami cancel saja. Walaupun durangnya masih boleh ni, kami tetap cancel lah. Asal demi keselamatan bersama lah. Keselamatan durang, keselamatan kami. Jadi sama tujuan lah. Tarikh buka kami buka pun hari Jumaat Ahad saja. Kami membukakan hari weekdays lah orang. Weekend saja. Sedikit kalau weekdays. Hujung minggu. Kita sebenarnya Hazim sedang menyaksikan video di kaca TV sekarang, sisipan yang memperlihatkan rasanya Hazim sendiri barangkali dalam video ni melakukan aktiviti kayak sambil memancing. Jadi yang saya terus terlintas di kepala apabila menyaksikan video ni, satu keseronokannya memang ada di sana. Keduanya dari segi keselamatannya Hazim. Memang sungai yang digunakan ni tempat digunakan sungai yang besar. Terbuka. Jadi kalau mungkin ada bot besar melintas dan sebagainya mungkin boleh membahayakan. Jadi macam mana dari segi aspek itu Hazim, mungkin boleh diterangkan. Ada dibagi briefing. Bagaimana? Kalau dari segi keselamatan mengenai dengan bot besar, kalau di sini biasanya alhamdulillah lah, so far kalau ada bot melintas, diorang memang memperlahankan atau menjauhkan dirilah dari kami. Tidak pernah terjadi diorang akan menghampiri apa. Jadi satu juga, kalau sekiranya indah kadang-kadang pun bot ni dia nampakkan kita ni kan, memandangkan saya sekarang ni pun dia nampak benar. Jadi ada caranya untuk keselamatan kita ni pegang pengayuh tu, kiri kanan tadi angkat ke atas. Kira menandakan ada orang lah macam tu, digoyang saja. Apa tu Hazim? Mungkin dapat diulang sekali lagi apa cara untuk memberi signal tu? Okey, cara bagi signal tu pengayuh pedal tangan tu, kita ni pegang kedua-duanya tadi angkat ke atas untuk supaya lebih jelas lah orang melihat dari jauh. Dan selain daripada mungkin indikasi penggunaan jaket keselamatan yang berwarna terang, fluoresan itu akan lebih memudahkan orang lain mengindikasi adanya kita ni melakukan aktiviti. Ani dalam gambaran kepala saya kayak itu tadi sebenarnya kayak biasa tadi duduk di dalam kayak rupanya Ani di atas. Jadi Hazim, adakah kayak yang sebegini memang ada digunakan di luar negara ataupun Hazim sendiri yang mendapat idea? Sebenarnya kalau saya memang ini pernah terlihat, ini baru pertama kali. Jadi macam mana Hazim? Okey, kalau dari saya sendiri mendapat idea tu dari luar negara pulang sebenarnya jom melihat. Pasal kami melihat tu macam masa kami melihat macam siok je kira ini benda baru kan. And then cuba research apa di mana kan Blu-ray, memang dapatlah. Tapi sebelum saya ada pun memang di sini ada sudah komuniti kayakan ni, tapi belum berapa ramai lah. Tapi masa ni alhamdulillah macam makin ramai pulang sudah juga. Hazim ada mengongsikan ini benda baru. Jadi kalau bercakap mengenai benda baru, macam mana penerimaan orang ramai masyarakat kita ni setakat ni? Okey, kalau diikutkan setakat ni dari masa pembukaannya, diikutkan memang bagi kami menggalakkanlah sambutan itu. Pasal orang masa baru berbuka tu indah henti-hentilah. Kalau kami nyewa macam orang berabut lah orang menyewa. Kalau kesian juga kan kami panas sudah, diorang pun dah dapat menyewa lagi. Lagi kesian juga kalau orang walk-in. Kami memang begitu, kami dah ada walk-in pasal memang payahkan adalah sama payahkan menyewa tu kalau walk-in. Perancangan masa akan datang, mungkin ada orang ingin menambah kelengkapan kayak ataupun dari segi perkhidmatan yang akan ditambah. Bagaimana? So far masa ni memang ada dalam perancangan pulang untuk menambah lagi beberapa kayak lah. Memandangkan masa ni orang sangatlah orang akan memakai kayakan ni. Jadi memang ada dalam perancangan, masih dalam proses lah masa ni. Masih dalam perancangan. Mungkin soalan terakhir Hazim. Macam saya dan Serina cukup teruja, excited sekali dan rasanya mungkin boleh jadikan sumber inspirasi kita ni memberi idea untuk minggu hadapan kalau bercuti Serina. Saya dan Serina mungkin akan berjumpa dengan Hazim akan cuba mengayal sambil beriadah mengayal sunbathing atau istilah. Jadi macam mana untuk mengontak ni Hazim, menghubungi Hazim untuk mendapatkan kayak dan perkhidmatan ni? Silakan. Okey, untuk mendapatkan maklumat data tentang kami ni, kita boleh
melalui media sosial kami iaitu Instagram kami jh_kayak.bn, Facebook kami jh_kayak fishing Brunei, dan WhatsApp kami di talian 8750816. Okey. Baik. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada Hazim ya. Jadi untuk laman sosial Sama-sama. boleh melayari jh_kayak. kayak.bn. Okey. Baik, kepada Hazim terima kasih dan kasih. semoga terus maju jaya perusahaan keluarga ini dan turut mendapat tempat di kalangan hati masyarakat terima ataupun kasih. komuniti petani di Brunei ya. Baik, Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Serena, aku Ya. baru ya siok ni orang, siok hantap usulnya Serena. Mungkin kita ni boleh mencuba ataupun mungkin memberikan idea kepada bis kita memikirkan apa yang akan dibuat. Mungkin ada salah satu yang boleh Auda lakukan, dan pastikan dia dalam pada kita ni berseronok, pastikan dia beraktiviti. keselamatan kita ni dan juga patuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan kita. Dan sama-sama menyokong pihak kerajaan mengekang penularan wabak COVID-19 di bumi Darussalam ini. Betul. Mudah-mudahan bahan yang kita bawakan di sepanjang Rampai Pagi ke Udara untuk edisinya hujung minggu harian ini 27 hari bulan Mac ada manfaatnya selain juga menghiburkan dan ada pengetahuan. InsyaAllah seperti biasa esok rakan kita yang lain pula akan bersama Auda menerusi Rampai Pagi di hari baru dan minggu baru. Betul, dan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penonton, semua penonton yang menyaksikan kami bukan hanya di negara Brunei Darussalam tetapi yang menyaksikan kami di luar negara menggunakan aplikasi RTB Go dan juga Facebook. Terima kasih kami ucapkan. Baik, kami berundur diri. InsyaAllah Auda akan ke udara lagi di minggu hadapan. Mudah-mudahan kita ni akan digunakan kesihatan, keafiatan untuk bertemu bulan Ramadan 1443 Hijrah. InsyaAllah jika anak bulan Ramadan sabit dilihat, kita akan mula berpuasa pada hari Sabtu. Jika tidak sabit dilihat, kita akan mula berpuasa pada hari Ahad, di mana meru'yah hilal Ramadan 1443 Hijrah akan dilakukan pada lewat petang 1 April hari Jumaat. Dan akhir kata daripada kami mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang bakal menemui kita ni, insya-Allah. Dan terima kasih lagi sekali menyaksikan kami, dan saya Dini Idris Dan juga saya Sarina Yahya mengundur diri. Assalamualaikum dan salam hormat. Jaga diri.